Assalamualaikum. Nama saya Syihab. Saya dari Sekolah Kebangsaan Panjang. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Idris. Mari sama-sama kita dengarkan. Nabi Idris adalah salah seorang rasul dan nabi yang diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang besar. Tugas Nabi Idris adalah melawan perkara-perkara maksiat dan kejahatan seperti mencuri, zina, penindasan dan sebagai yang makin berleluasa, terutamanya di kalangan keturunan Qabil. Nabi Idris merupakan rasul kedua daripada 25 rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam. Sepanjang hidupnya, Nabi Idris terkenal dengan sikapnya yang sangat takwa dan melakukan amal soleh. Dikisahkan suatu hari Nabi Idris sedang menjahit baju sambil duduk. Tiba-tiba muncul seorang pemuda di depan pintu rumahnya dengan memegang bungkusan telur di genggaman tangannya. Pemuda itu adalah iblis yang sedang menyamar untuk menggoda Nabi Idris. Pemuda itu pun berkata, "Wahai Nabi Idris, sanggupkan Tuhanmu memasuk dunia ke dalam telur ini?" Nabi Idris dengan kepandaiannya sekilas sudah dapat mengetahui bahawa lelaki yang datang itu adalah iblis yang sedang menyamar. Nabi Idris berkata, "Kemarilah, dekatlah denganku dan tanyalah apa yang engkau ingin tanyakan." Iblis menduga bahawa ia telah mampu menyamar dengan baik dan menipu Nabi Idris. Nabi Idris pun menjawab dengan penuh keyakinan, "Jangankan masukkan dunia ke dalam telur sebesar ini, memasukkan ke dalam lubang jarumku, ini pun Tuhanku berkuasa melalukannya." Jawab Nabi Idris. Dengan sekilip mata, Nabi Idris terus menusukkan jarumnya ke mata iblis tersebut dan mengenai matanya. Iblis pun menjerit kesakitan dan sangat terkejut, tidak menyangka bahawa Nabi Idris ternyata sudah mengetahui penyamaran dan tipu banyaknya. Mata iblis menjadi buta dan terus lari hingga menghilang dari pandangan Nabi Idris. Nabi Idris juga seorang pertama di bumi yang melakukan peperangan yang bertujuan baik, dan baginda telah memenangi peperangan itu. Allah mengurniakan kepada Nabi Idris jika setiap
seluruh umat manusia melakukan kebaikan, baginda juga akan mendapat pahala. Nabi Idris berkata kepada malaikat yang merupakan sahabat baiknya bahawa baginda ingin mengumpul sebanyak mungkin pahala sebelum mati. Oleh itu Nabi Idris meminta malaikat tersebut untuk membawanya bertemu dengan malaikat maut untuk berunding perkenaan tarik matanya. Malaikat tersebut pun membawa Nabi Idris di belakang badannya dan terbang ke syurga keempat untuk bertemu malaikat maut. Setibanya di syurga keempat dan selepas malaikat tersebut memberitahu malaikat maut apa tujuannya ke sana, malaikat maut pun bertanya, tapi di manakah Idris? Malaikat tersebut menjawab, ada di belakangku. Malaikat maut sangat terkejut dan kagum kerana telah mendapat arahan untuk mencabut nyawa Nabi Idris di syurga keempat. Aranya mustahil kerana Nabi Idris hidup di bumi. Maka Nabi Idris pun dicabut nyawa di syurga keempat seperti takdirnya. Nabi Idris satu-satunya manusia yang meninggal dunia di syurga. Begitulah mulianya Nabi Idris. Beribu tahun selepas kewafatan Nabi Idris barulah Iblis berjaya mencetuskan syirik yang pertama di kalangan manusia. Selepas zaman dari Idris, wujud 5 orang alim yang sentiasa mengajak manusia kepada kebaikan. Nama mereka ada disebut di dalam Al-Quran. Syaitan menghasut manusia untuk memperingati 5 orang alim tadi dengan membuat patung batu dan menamakan setiap patung itu dengan nama orang alim tersebut. Oleh itu generasi baharu perlu menyembah patung tersebut untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka dari situlah bermulalah perbuatan syirik di kalangan manusia. Sekian itu saja cerita daripada saya tentang Nabi Idris. Semoga cerita yang kita dengar boleh dijadikan sebagai tauladan dan menjagaran untuk kita semua. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.